Dan ketika ini juga sesi sidang Dewan Rakyat masih lagi berlangsung. Untuk tu kita nak dapatkan butiran lanjut bersama dengan wartawan di lapangan Firdaus Azil yang berada di Parlimen. Silakan Firdaus. Okey, baik, terima kasih Hakim. Sebelum tu Hakim, saya nak bertanya kembali pada Hakim. Ada tak Hakim sebutkan mengenai jawapan yang telah dikeluarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang mengenai satu soalan pada bekas Menteri Pengangkutan, Anthony Loke? Saya nak tanya tu dulu Hakim. Saya sudah pun menyebutkan perkara itu dalam terkini pada jam 10.30 pagi tadi, di mana kerajaan setakat ini berhadapan dengan 3 tuntutan saman berhubung pembatalan projek tersebut. Tapi butirannya kalau Firdaus ada, boleh kongsikan kepada penonton? Okey, baik, ini mengenai soalan bekas Menteri Pengangkutan yang juga merupakan ahli Parlimen Seremban, YB Anthony Loke, yang mengatakan adakah pihak kerajaan telah menerima apakah perincian daripada pandangan ataupun ulasan Peguam Negara berhubung tindakan kerajaan menghentikan kontrak berhubung projek landasan berkembar Lembah Kelang Fasa 2 ataupun apa yang kita sebut sebagai KDVT 2, yang mana dalam jawapan itu YB Datuk Taqiyuddin yang juga ahli Parlimen Kota Baru mengatakan bahawa ketika ini terdapat 3 tuntutan mahkamah yang termasuk juga merangkumi breach of contract antara dua-dua pihak, yang mana ia telah difailkan oleh syarikat Daya Maju LTAT Sdn Bhd, anak syarikat Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Dan juga soalan tambahan ialah YB Anthony Loke bertanyakan sekiranya memandangkan perkara ini sekiranya berterusan di dalam mahkamah, ia akan membawa implikasi perundangan yang sangat besar dan kemungkinan pampasan yang besar juga terpaksa dibayar kepada LTAT, sekaligus memberi implikasi kewangan kepada pendapatan negara, yang mana Datuk Taqiyuddin ataupun Menteri mengatakan bahawa kerajaan sentiasa mengambil pendirian untuk berunding untuk supaya dapat dicari penyelesaian di luar mahkamah ataupun apa yang disebut sebagai amicable solution outside the court. Itu apa yang telah disebut oleh Menteri sebentar tadi. Dan ketika ini saya nak membawa ketika ini Dewan sedang berbincang. Ini ialah mengenai keputusan sebelum ini bahawa 10 jawatan kuasa pilihan khas sedia ada tidak akan diteruskan dan akan digantikan dengan 9 jawatan kuasa pilihan khas yang terbaru, yang mana 9 jawatan kuasa pilihan khas tersebut adalah jawatan kuasa pilihan khas kebebasan hak asasi dan hak-hak di bawah perlembagaan, jawatan kuasa pilihan khas kewangan dan ekonomi, jawatan kuasa pilihan khas keselamatan, jawatan kuasa pilihan khas bagi agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri, jawatan kuasa pilihan khas pertanian dan perdagangan dalam negeri, jawatan kuasa pilihan khas pembangunan infrastruktur, jawatan kuasa pilihan khas pendidikan, jawatan kuasa pilihan khas hal ehwal wanita dan kanak-kanak dan pembangunan sosial, dan yang terakhir sekali ialah jawatan kuasa pilihan khas kesihatan sains dan inovasi, yang mana antara terma-terma yang perlu bagi jawatan kuasa pilihan khas ini hendaklah mengandungi perkara-perkara seperti berikut, iaitu tujuan penubuhan jawatan kuasa pemilihan khas, keanggotaan yang wajib sekurang-kurangnya ialah 7 orang ahli termasuk pengerusi, dan tempoh pelantikan selama 2 tahun atau 2 penggal. Jadi ketika ini Dewan sedang berbincang antara dua belah, mana mereka sedang membahaskan termasuk antaranya yang seperti yang sering dibangkitkan ialah mengenai komposisi antara yang lebih adil antara pembangkang dan juga kerajaan, serta pelibatan terutamanya kalau bercakap mengenai jawatan kuasa khas untuk wanita sebagai contoh, perlulah ada pelibatan lebih banyak wakil-wakil dari ahli parlimen di kalangan wanita. Itu antara yang sedang dibahaskan sekarang, dan selepas ini selesai saja ini kita akan terus menyambung perbahasan untuk rang undang-undang pembekalan ataupun kita sebut sebagai Belanjawan 2021. Antara yang kita jangkakan hari ini ialah timbalan Presiden Parti Amanah Negara iaitu Datuk Salahuddin Ayub, yang mana beliau juga, tetapi selepas ini kita jangkakan mereka hanya akan diberikan waktu hanya 15 minit sahaja berbanding dengan sebelum-sebelum ini, yang mana dua ahli parlimen telah pun diberi 50 minit setiap seorang, iaitu pertamanya pada hari Isnin Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga yang kedua semalam bekas Perdana Menteri yang juga merupakan pengerusi Kelab Penyokong Ahli Barisan Nasional ataupun BNBBC, Datuk Seri Najib Nur Razak, yang mana kedua-dua ahli parlimen ini telah diberikan masing-masing 90 minit. Itu antara tumpuan kita hari ini, dan butiran lanjut seperti biasalah saya akan membawa kepada buletin-buletin seterusnya, Hakim.